Bila lagunya berkumandang, anda tahulah inilah masa untuk menghidupkan pagi anda. Saya Naz dan juga Anim. Inilah dia Malaysia hari ini. Ya, Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan anda semua. Cuma pagi ini pastinya setiap daripada kita, terutama sekali rakyat Malaysia, telah pun mengetahui tentang pemergian seorang yang amat dicintai semuanya. Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin telah pun kembali ke rahmatullah pada jam 5.13 pagi. Dikongsikan oleh suami yang tercinta di laman sosial. Dan kita harapkan agar kekuatan diberikan dan semoga segala asbab kebaikan di dunia ini dapat bantu, dapat menyelamatkan dan juga Allah kurniakan syurga Firdaus kepada Siti Sarah Raisuddin, insyaAllah. Amin. Jadi apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah dan juga doa untuk Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Dan juga kita harapkan salam takziah kepada seluruhnya. Bukan sahaja hari ini berita pemergian yang kita terima dan pastinya setiap yang kehilangan keluarga mereka disebabkan wabak COVID-19 ni. Kita harapkan syahid dikurniakan untuk Siti Sarah bertarung nyawa bukan sahaja untuk wabak ini tetapi melahirkan anak beberapa hari di ICU pastinya dan semoga Syuib dan anak-anak terus kuat menghadapi kesukaran ini, insyaAllah. Kita difahamkan anak yang keempat masih berada di NICU dan diberikan rawatan, sudah menunjukkan reaksi dan sudah pun stabil. Alhamdulillah, kita terus doakan yang terbaik bukan saja untuk Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin tapi juga untuk mereka yang telah hilang nyawa dalam peperangan wabak COVID-19 ini. Itu dia. Baiklah. Dan pastinya kita harapkan semangat yang dikelilingi oleh apa sahaja yang positivity supaya kita dapat teruskan hari kita pada hari ini, Nas. Saya nak jadikan sebagai sesuatu, saya nak jadikan sesuatu sebagai pembakar semangat begitu, sebagai sumber inspirasi kerana setiap rakyat Malaysia sana tidak kira di mana sudut lapisan masyarakat anda berada, kita tetap berjuang bersama-sama. Rasa sakit dalam hati itu tetap sama. Betul, betul. Tapi di luarannya kita tetap harus tunjukkan kegembiraan. Tunjuk tak, kita harus jadi gembira. Jadi macam mana kita bangun dan mulakan hari anda sangat-sangat penting. Itu pasal di Malaysia hari ini sekarang kita mula dengan sesuatu yang ceria. Jadi macam Anim, dia nak ceriakan saya, dia pakai platform kasut 2.5 inci. Patutlah saya rasa macam pendek dia pagi ni ya. Yalah, sebab apa saya tahu saya akan bersiaran dengan Nas hari ini. Oh, Nas yang tak begitu tinggi ya. Ya, tapi tinggi-tinggi pun kita nak ucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada jagoh basikal kita, Dato' Azizul Hasni Awang yang telah pun mendapat pingat perak, menamatkan Malaysia ke kedudukan yang ke-74 di Sukan Olimpik 2020 Tokyo. Alhamdulillah, kita rasa ramai sangat yang memberi sokongan, menyatakan kegembiraan selepas kita mendapat pingat perak. Walaupun kita nampak muka kekecewaan Dato' Azizul Hasni di podium ya. Betul. Sebab saya tahu dia memang inginkan emas, itulah dia. Tak puas hati dengan tempat yang kedua, inginkan tempat yang pertama. Inilah jago yang kita kehendaki. Tapi bukan Dato' Azizul saja, kita juga harus memberikan tabik hormat kepada Syah Firdaus. Bukan sahaja, ialah pastinya dalam keadaan apa acara sukan sekalipun pasti ada kemalangan boleh berlaku. Betul, kecemasan yang boleh berlaku. Itu yang berlaku terjadi kepada Syah Firdaus, kecederaan yang dialami itu juga menjadi sebab tidak dapat melakukan yang terbaik, tetapi itulah yang dipamerkan kepada kita semua. Itulah dia. Betul, semangat yang ditunjukkan. kesukanan. Cuma yang tak bestnya kita punya rakyat Malaysia serang itu satu lagi saya dah pesan kat netizen, biarlah George Carlin tu, kesian. Dia pun lah melakukan yang terbaik. Itulah dia semangat kesukanannya. Jadi dalam jago-jago atlet kita memberikan kita inspirasi dan alhamdulillah kita lebih tinggi dari Singapura. Banyak netizen kata, punyalah rendah penanda aras kita. Tapi antara lainnya apa yang memberikan kita inspirasi pada pagi ini, kita besok kita bakal menyambut tahun Maal Hijrah 1442. Jadi di sini apa kata kita memberikan pembayang untuk terus memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia di luar sana. Cepatlah duduk masuk rumah terima kasih. Cuma kita tak boleh nak dekat-dekat sikit tak boleh. Walaupun kita serumah tapi kita kena jarak sikit juga. Walaupun kita duduk serumah macam ini. Jadi di sini kita bakal bersama-sama dengan dua rakyat Malaysia yang saya rasa pasti mungkin mereka
antara dua hati untuk berkongsi cerita dengan kita. Ya, tapi kita memujuk mereka. Betul. Melakukan penghijrahan untuk keluar daripada keadaan selesa kita bukanlah senang, tetapi individu ini telah pun membuktikan di kala pandemik mereka ingin survive, mereka ingin teruskan kehidupan, ada penghijrahan yang mereka lakukan. Ayuh terus saja kita bersama dengan tetamu kita secara maya. Tepat sekali. Kita bersama dengan Azrina Abu Bakar dan juga Syahid Syamil Abdullah dan juga bapanya. Nanti kita akan kenalkan juga mereka ni siapa, sedikit latar belakang kan, siapa individu yang kita ingin bersama. Ayuh kita say hi, lambai-lambai dulu bersama dengan mereka. Ini dia. Assalamualaikum. Dengan ayah tersayang Encik Syahid kita, Encik Abdullah Osman, dan tidak lupakan Cik Puan Azrina Abu Bakar yang juga bersama-sama kita, dua-dua pejuang rakyat Malaysia yang bakal memberikan inspirasi, insya-Allah. Puan Azrina ni sebenarnya sebelum ini seorang guru yang mengajar, jadi bila guru mengajar tadika, dan selepas permasalahan inilah pandemik dan sebagainya, beliau telah pun cuba untuk berhijrah, tapi masih lagi mengajar, cuma dalam konteks yang berbeza. Jadi Azrina, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Kita terus sahaja mengetahui tentang penghijrahan ini pastinya amat mencabar sekali. Tapi keadaan sekarang ni bagaimana? Adakah keselesaan itu, cara keadaan itu telah pun dapat dikawal selepas mengajar bahas yang berbezalah, dari sudut yang berbeza? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebenarnya pada saya pandemik COVID-19 ni mengajar saya untuk membina satu kehidupan baru, yang mana sebenarnya Allah sangat bagi kita peluang dan ruang untuk pandang balik di mana kelalaian kita sebelum ni. Dan Alhamdulillah, daripada keadaan kita yang sangat selesa sebelum ni, bertebaran di muka bumi Allah ni, tapi rupanya ada banyak kelalaian yang kita tak sedar. Dan Alhamdulillah dalam tempoh dikurungkan sekarang ni, pada saya Allah membuka jalan, bukan sekadar saya dapat belajar lagi untuk menjadi ibu pada anak-anak saya secara terus. Sebab sebelum ni kita lepas anak ke sekolah, kita tak kenal pun cikgu dia subjek apa kan. Kalau kita lebih dekat dan hubungan dengan cikgu secara terus every day. Benda tu pada saya, ya Allah, sangat membuka ruang untuk saya mengenal lagi diri saya yang saya ajar untuk jadi madrasah pada anak-anak, dan juga saya ambil pengalaman saya masa mengajar di tadika dulu, satu perjalanan untuk saya menyebarluaskan lagi ilmu. So perjalanan memula sekali yang saya ambil bila saya berhenti kerja, saya daftarkan diri untuk terus sambung belajar, walaupun dalam program-program yang secara online, Alhamdulillah sangat membina, dan saya mula kenal dengan lebih ramai kawan-kawan yang mendorong saya untuk menjadi lebih kuat. Saya belajar banyak dengan mereka. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Azrina, terima kasih kerana berkongsi. Kita beralih kepada Encik Syahid Syamil yang telah tular dengan beritanya beliau berhenti kerja. Anda seorang eksekutif bank, dan pada umur anda untuk memberhentikan kerjaya dan menjaga yang tersayang adalah satu langkah yang sangat-sangat besar. Boleh ceritakan sikit pengalaman mengapa anda melakukan sedemikian, Syahid? Okey, Assalamualaikum Abang Nas, Anim. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput ayah saya dan juga saya untuk rancangan MHI ini. Okey, pengorbanan dan penghijrahan itu memang sangat besar, bukan senang untuk semua orang. Jadi pada saya macam benda-benda tu memang kita kena ada banyak kesabaran. Sebab saya pun macam mula-mula tu saya tak boleh nak orang kata catch up benda tu. Sebab bila saya balik ke Ipoh, saya balik ke kampung, saya jaga dia, mula-mula tu memang agak kekok sikit saya punya pergerakan. Saya nak jaga ayah tu saya tak tahu macam mana. Tapi Alhamdulillah saudara mara, sepupu dan juga kawan-kawan jiran-jiran banyak membantulah. Ya, macam mana keadaan ayah sekarang? Ayah sekarang ni dia ada banyak penyakit sebenarnya. Dia ada 3 serangkai penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang, stroke. Dia ada mana stroke baru ni, dan juga yang paling terbaru ni dia ada sakit demensia. Alzheimer kalau tak salah saya, ya? Dia hampir-hampir dengan Alzheimer lah. Jadi memerlukan palliative care 24 jam setiap masa?
memerlukan perhatian kita setiap masa, dan setiap masa saya dah berhenti kerja, saya memang tak buat apa-apa, jaga ayah saya 24 jam. Jadi sebabkan dia ada penyakit demensia ni, dia lupa, dan juga kadang-kadang tu dia bercakap pun dia tak lancar, dia makan jatuh macam tu, kita kena jaga dengan teliti lah. Kita dapat saksikan betapa banyak dikongsikan di satu aplikasi di mana bagaimana Syahid menjaga ayahnya dan sebagainya. Reaksi yang sangat positif yang kita dapat dan nampak. Macam mana pula dengan perkongsian dengan adik-beradik yang lain? Saya difahamkan anda yang bongsu daripada 7 beradik ya? Semua menggambling tenaga bersama-sama? Macam mana? Semua gambling tenaga bersama-sama untuk menjaga ayah? Sekarang ni buat masa sekarang saya menjaga ayah seorang, sebab adik-beradik pun ramainya diorang sibuk, dan juga sekarang ni musim COVID, jadi nak merentas itu agak sukar. Jadi kita pun faham kadang-kadang nak balik kampung pun dengan keadaan pandemik ni, dengan PKP lagi. So pada saya, biar saya yang jaga, saya bantu ayah saya. Jadi sekarang ni bagaimana dengan kesukaran yang dihadapi? Sebab kita dapat tahu bila perkongsian ini dapat perhatian luar dan sebagainya, ramai yang nak membantu, ramai sangat yang nak membantu kalian. Okey, bagi saya cabaran tu sentiasa ada, sebab penyakit Abah ni dia sentiasa akan bertambah. Kadang-kadang dia punya kencing manis tu, dia punya darah tinggi dia punya demensia tu makin lama makin, orang kata dia tetapkan ada. Jadi kita, macam saya pun, tak mahir sangat benda-benda macam ni, tapi kita belajar, kita dengar cakap doktor, kita dengar nasihat mara-mara sepupu macam tu. Okey, itu dia. Okey, jadi untuk Puan Azrina ya, kita kembali kepada Puan Azrina. Saya difahamkan ibu tunggal kepada 3 orang anak, dan bukan saja berhijrah daripada pekerjaan cikgu kepada cikgu usra pula ya, belajar mengajar secara online dan sebagainya. Dan anda juga sangat aktif dalam pertubuhan seperti pertubuhan usra Pesan Hamba untuk Hamba, dan juga anda bekerja untuk yang terjejas pandemik, dan juga untuk mereka yang terjejas melalui misi Mendera Putih. Jadi macam mana, di mana datangnya inspirasi ini? Berat lagi bahu memikul. Saya faham Puan Azrina. Masya Allah. Tengok hari ini dalam pertemuan singkat saya bertemu dengan adik kita Syah kan. Di sini pun Allah dah mengajar kita. Syah jalankan pengorbanan yang sangat besar, dan pada saya benda-benda ni yang mengajar saya untuk terus mengorak langkah, membuat misi dalam usrah yang saya jalankan. Saya dipertemukan dengan insan-insan hebat macam Syah ni. Betul saya kata. Saya belajar banyak, dan dalam grup usrah saya 2 orang yang diuji dengan COVID-19, yang seorang alhamdulillah dah sembuh seluruhnya, tapi diuji daripada seluruh keluarga, mak ayah yang betul-betul ada penyakit 3 serangkai macam ayah pada Syah juga, tapi alhamdulillah dengan berkat kekuatan doa Al-Quran, dan kami kembalikan diri, betul-betul ingat Allah yang menentukan tiap perjalanan. So pada saya fikir macam ni lah, kita diuji dengan keadaan COVID-19 ni, jangan rasa terlalu runtuh dan down pada sebuah kehidupan, sebab sebenarnya yang kita nak cari bekalan adalah kehidupan sebenar, macam mana yang Siti Sarah lalui, sedang membina satu kehidupan yang kekal. Itu sebenarnya matlamat kita. So pada saya grab apa juga peluang dan ruang yang Allah ilhamkan untuk bantu, yang mana susah. Kalau saya rasa kesusahan saya ni satu benda yang buat saya boleh berhenti dan rasa macam ya Allah, dunia ni habis dah. Tak ada, itu bukan tujuan sebenar kita di dunia. Kita harapkan agar segala yang terbaik dikurniakan. Saya belajar sesuatu dari Syah. Dia mengorbankan income yang besar, jawatan yang tinggi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Azrina. Terima kasih banyak-banyak. Yang terbaik buat Syah dan ayahnya. Amin. Terima kasih Puan Azrina. Terima kasih kedua-duanya yang dikongsikan hari ini, dan kita harapkan agar kedua-duanya terus kuat, dikurniakan kekuatan oleh Allah SWT. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya, itu dia Puan Azrina Abu Bakar dan juga Syahid Ul Syamil Abdullah. 2 insan yang cukup kuat sekali mendepani pandemik kan. Jadi kalau kita menyaksikan kisah inspirasi ini, kalau mereka boleh lakukan, kenapa kita tidak boleh lakukan? Sentiasa ingat ada orang yang lebih susah daripada kita, Nas. Betul. Jadi kalau kita cerita pasal pengubaran, tak kisah kita berkorban untuk siapa, komuniti atau yang tersayang. Lagi kita beri, lagi kita mendapat, lagi kita menerima janji Allah SWT untuk kita semua, insya-Allah. Yep. Okey, kita rehat seketika. Kembali selepas ni, banyak lagi perkongsian yang menarik di Malaysia hari ini. Dan saya nak tukar kasut, nak tinggi sikit.
9.48 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada mereka yang baru je bersama dengan kami. Okey, seperti mana yang kita kongsikan di awal tadi, antara topik yang menarik pada hari ini kita akan berkongsi demo dan bagaimana cara juga apa yang anda perlu tahu berkaitan dengan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19. Ramai yang dah beli, dah ada stok dekat rumah kan. Tapi adakah cara yang anda pakai itu betul? Dan keputusan itu memberikan peranan penting sekali, impak penting sekali terhadap kita punya kes COVID harian dan sebagainya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya terus saja bersama dengan Dr. Banusha, anak perempuan Vanu Kupal, Pegawai Perubatan UD 48 Unit Virologi, Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Apa khabar? Sangat baik, sangat baik. Okey, doktor, sebab sekarang ini menjadi bukan sahaja keperluan tetapi trend juga, ramai yang dah ada kit ni. Walaupun mereka ni tak tahu sama ada mereka perlu lakukan test ataupun tidak. Sebelum saya melakukan yang ataupun kita mendalami lagi topik ini, siapa sebenarnya yang perlu lakukan ujian kendiri ni, doktor? Okey, yang boleh melakukan test ni adalah orang yang suspek dia ada simptoms dan nak mengetahui dia punya keputusan penyakit dia. Dia boleh melakukan test ni. Orang yang kontak dengan pasien positif atau selalunya test kit ni boleh juga dilakukan di syarikat atau orang yang nak travel, so they can just do their test by on their own secara sendiri. Okey, seperti mana yang kita faham, dia ada 6 kit yang di-approve, mendapat approval dan sebagainya. Bagaimana kita nak katakan ini sahaja yang dibenarkan? Okey, kit-kit yang telah di-approve oleh MDA, Malaysian Device Authority atau pihak peranti perubatan, akan di-update di website MDA. Boleh juga dilihat di MySejahtera app. Lepas tu dia akan link terus ke website MDA tersebut. So setakat 29 Julai ini kita dah ada 6 kit yang telah di-approve oleh MDA. Okey. Kita juga bersama dengan Nas Rahman di sebelah sana. Kalau anda nak tahu hari ini, kita akan lakukan secara langsung bagaimana menggunakan ujian kit kendiri COVID-19 ni. Anim, tolong Anim. Anim, tolong. Doktor, tolong. Tolong, doktor. Dia ada macam-macam benda kat sini, doktor. Jadi kita ada 2 kit di sini, satu menggunakan air liur dan satu lagi menggunakan swab. Jadi untuk saya kalau boleh saya nak demokan yang swab. Sebab yang inilah paling menakutkan sebenarnya, betul tak? Ya, dan ramai orang yang masih confused. Bila keliru. orang beli benda ni, dia macam, wow, ini yang kita kena cucuk sendiri. Kalau orang cucuk pun saya tak larat. Macam mana saya nak cucuk sendiri, doktor? Jadi, apa yang disarankan adalah hanya masukkan 2 cm saja. Betul, doktor? Ya. Okey. Jadi, langkah pertamanya, kita kena buka tube kita di sini. Dan kita diberikan 1 botol reagent, ya. Ini reagentnya, saya kena buka pelan-pelan. Bismillah. Sebaik kuku cantik hari ini, alhamdulillah. Okey, berapa titik doktor kena masukkan dalam? 6. 6 ya. According to the kit insert dia akan cakap 6. 6 titik. 1 2 3 4 5 6. Kalau lebih tak apa, doktor? Jangan. Okey, jangan. Follow the kit insert. Dia memang bergurau. Agaknya kat rumah macam inilah kan kita. So saya letakkan dulu dalam kontainer dia. Yang ni kita melipat-lipat kotak sekali, dia buat kotak dia sendiri. Kita letak dia di sini dulu. Diam-diam. Seterusnya swab. Swab yang pertama. Jeng. Swab pertama di mulut. Macam mana tu? Di mulut dia. Okey, sambil-sambil Nas buka tu, kita nak tahu juga macam mana keadaan yang sepatutnya kalau macam mereka perlu lakukan test, doktor. Mereka perlu jauh dengan orang kan? Ada jarak yang tertentu. Kalau yang the most optimum way, cara yang paling bagus, tak ada orang sebelah. Bukan di kawasan awam, buat perseorangan. So you have to make sure pengudaraan yang baik, proper ventilation. And then cleaner surface. Then you have to wash your hand first. Make sure you wash your hand first with either sabun or disinfectant hand sanitizer. Patutlah awak sisihkan saya kat sini. Saya ingat awak tak sayang saya lagi lah ni. Okey, mana kita nak swab dekat sini, doktor? Okey, mulut dulu ya. Nak cucuk dalam tu macam tu? Macam kita buat dekat test? Kalau dekat mulut tu tak perlu dalam sangat. Untuk yang tu only trained healthcare workers can do the swab. So untuk rakyat biasa, it's very mudah, very easy and it's very comfortable. Sangat. Semua orang jauh. Okey, jauh. Alhamdulillah. So saya akan masuk ke mulut dekat rongga pipi yang dekat gigi geraham tu 5 kali.
Ni macam CSI ni. Macam dah lebih 5 kali je dia gosok tu. Dekat kanan 5 kali and jangan Saya buat lebih sikit doktor boleh Itu lelangit lelangit 5 kali. Yes. Bukan main lagi. Dia seronok. Tak payahnya kekek sampai dalam-dalam. Okey, apa Pertama saya buat? kali saya nampak Okey, orang masukkan. buat kit kendiri ni, dia syok pula. Masukkan cepat masukkan sebab cepat saya dalam nak make buffer. sure semuanya betul. Ya. Okey, masuk ni kat sini. Ya, masukkan Lepas dalam tu, buffer. swab yang kedua pula bagaimana? Okay, that is the hidung one. Hidung one. Okey. Yang hidung Inilah dia, yang takut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua orang takut. So Tapi dia kena masuk 2 cm. 2 cm. Alhamdulillah tak yakin. Okey. Banyak ni je. Yes. Okey. So 5 kali sebelah kiri dengan 5 kali sebelah kanan. Actually you can pegang dekat bawah, tak payah atas sangat pun your hand. Oh, ya ke? Tak, sebab tak nak cucuk You dalam can sangat, pegang saya takut. Dekat bahagian hand Nanti dekat takut bawah. benda lain pula yang keluar tu. Okey. Masukkan terus. Masukkan terus. Tak sakit kan? Tak sakit. Tak sakit langsung. Tak sakit langsung. Jangan takut Betul betul Okay, So, now kita goncang 10 times. Goncang 10 kali. Okey. Biar dia larut. Saya difahamkan kena picit-picit sikit ni. Okay, can picit also. Picit-picit. Ya. Manalah tahu ada jus-jus yang terlepas kan. Sedap. Okay. Pagi-pagi pula tu. Okay. Lepas dia. tu you can pitch it and keluarkan the berus tu daripada the buffer, the air tu. Okey, Macam lepas nak tu- keluarkan air lah dari berus tersebut. Okey. Pitch it keluarkan. You have to pitch it and squeeze it out. Oh, like this. Picit. Squeeze, Oh, keluarkan. macam perah macam tu lah. Ya, betul. Okey, Macam excess tu biar kat bawah kat dalam Ya, tu. so Okey. So, yang ada banyak tu- plastik bag di sini. Sila Ya. buang swab anda dengan betul. Jangan main campak sana sini je. Kalau anda Betul, positif, betul. Itu yang paling penting mampui. sekali. Extra advice, okey. additional tips, you can actually Alright. put sanitizer alcohol inside the plastic also. Okey. Inside the plastic. Jadi Ya. sekarang ni kita ada Alright. penutup dia dan ada penitis dia. Ya. So kita tutupkan dia dulu. Okey. Okey. Goncang sikit. Jangan terbalikkan sebab penitis di kat atas nanti habis tutup tercecer semuanya. Apa Okey. pun tak boleh. Sekarang Rugi berapa lama RM40. No, you can keep it in the box first. Okey. Now you open your kit. Open my kit. Ini dia. Boleh buka kit. Tester dia. Bismillah. Dari kaset dia kan? Ini kaset Itu dia. dah kit dia. Ya. Okey. Doktor, mungkin boleh jelaskan bagaimana kita nak faham tentang kaset ni? Bagaimana nak faham? Tanda yang kalau... Ya. Dia ada Pause. control line. Okey. Dipanggil C. And then dia akan ada T line. Okey. Tapi line-line ni akan wujud lepas you titis lah. jadi Dekat kita sample titis well ni- tu. Kita titis kat sini kan doktor? Ya, tu Titis adalah kat sample sini, well. 4 titis cukup. Cukup. Jangan sampai ditumpah-tumpah. Ya. Jadi ke atas ni kita akan nampak garisan Ya. ni. Kalau ada 2 garisan di sini, maknanya anda positif COVID-19. Kalau ada 1 garisan kontrol saja, anda negatif. Dan kalau ada garisan di bawah, maknanya tak menjadi. Kita kena buat lagi Kalau sekali. tak ada ya. garisan macam mana? Kalau tak ada garisan, anda menjadi, adalah tak seorang menjadi. Itu makhluk pun asing. invalid juga. Oh, invalid. Invalid. Ya. Oh, bukan Okey. sebab kita makhluk asing, bukan. Ya? Bukan. Kemungkinan. Baiklah. Okey, kalau macam sekarang ni keadaan selepas kita mendapat keputusan dan sebagainya, kita perlu update kat dalam MySejahtera. Ya. Okey, mungkin doktor boleh terangkan sedikit Okey, prosesnya. Dekat app MySejahtera, buka je app, dia akan ada kan the colourful Emoticon, something motif like that. emoticon. Dekat sana kita ada self-test kit COVID. Okey. Dekat sana boleh tekan and then dia akan ada nama, IC number and everything. Seterusnya dia akan follow lah. Isi. Tak Kalau update positif kita cakap positif. Dan negatif and invalid pun harus dilapor juga. Okey. Kalau you bersimptom. Oh, kalau invalid pun kena lapor juga ya? Ya, anything also harus dilaporkan. Baik. Kalau you ada symptoms. Kalau tak ada symptoms, then it's okay. Jadi apa adakah menjadi masalah kalau kita tidak melaporkan atau kita memalsukan Pasti. data ini? Sangat. Sangat. Sebab nanti kalau dalam contact tracing, boleh dikenakan tindakan. Sebab yang ni Akta. adalah dalam Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988. Okey. Akta 342. Tu Okey, dia. yes. Jadi ini dia cara-cara yang apa kita lihat di kaca TV anda. Inilah dia cara-cara untuk menggunakan air liur ya. Jadi konsep dia seakan-akan sama. Ya. Tiada masalah. Betul. Tak payah nak main cucuk-cucuk hidung, cucuk-cucuk mulut. Tapi dari segi efikasi yang mana satu lebih tepat? Sama saja. Ke sama? Yang dah- sama. Dia berbanyak-banyak different kit dihasilkan oleh syarikat yang berbeza, tapi dia punya konsep dia sangat sama. And setiap kit yang sedar dievaluasi oleh MDA, dia punya specificity adalah 100%, sensitivity is 90%, Okey. above lah. Above. So kita memang memastikan yang kit yang dah approve oleh MDA itu
sangat bagus dan boleh digunakan. Okey, kita pun dinasihatkan tidak makan dan juga minum kan, doktor? Ya, 30 minit. 30 minit sekurang-kurangnya. 30 minit ya, jangan makan, jangan Saya minum. lapar dah 3 jam, doktor. Saya takut sangat nak kacau test ni. 3 jam saya puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan merokok juga kan? Jangan merokok, yes. Semuanya 30 minit selepas buat. Sebelum melakukan test. Sebelum melakukan ujian kit Kendiri ni. Saya dah pegang Ailio ni lama dah ni. Saya dah pegang Ailio Ya, ni. you can titiskan. Titis. Okey, Berapa, sambil doktor? Nas titiskan tu, kita nak saksikan juga pandangan orang ramai berkaitan dengan ujian kit Kendiri COVID-19 ni. Jom sama-sama kita Actually, saksikan. you can keep it on the table. 3. Jangan kasi aku goyah. Empat. Sabar. Okey, kita tengok dulu. Okey. Yang kita nak kongsikan bersama dengan anda pandangan orang awam. Ayo. Saya baru menggunakan swab test kit ni yang hanya boleh buat di rumah. So bagi saya dia amat mudah dan senang digunakan. Masa lebih kurang 15 ke 20 minit dan result yang saya dapat, saya berpuas hati. Tapi sekiranya saya was-was dengan result dia, saya akan pergi ke klinik yang berdekatan. Pada pendapat saya, self test kit ini amat mudah digunakan kerana di kotak test kit tersebut memang telah ada QR code untuk kita scan dan kita boleh refer video tutorial cara menggunakan test kit tersebut. Self test kit ini juga dapat menjimatkan masa di mana keputusan ujian tersebut boleh didapati lebih kurang dalam 15 ke 20 minit sahaja dan ianya juga dapat mengelakkan kita daripada menyebarkan virus ataupun membahayakan keselamatan orang lain di luar sana. Bagi saya swab test kit ni benda yang paling mudah digunakan. Dalam 20 minit kita boleh dapat keputusan sama ada kita negatif ataupun positif, dan arahan cara penggunaan pun sangat mudah dan sangat senang untuk difahami. Tapi sekiranya tak difahami dari segi tulisan, ada juga disediakan video tutorial. Kita hanya scan QR code dan kita boleh tengok video tutorial cara penggunaan dia. Bagi saya, keputusan yang diberikan melalui swab test kit ni ada 50-50 juga. Ada setengahnya berjadi error, ada setengahnya tepat. Untuk lagi tepat, saya sarankan untuk buat PCR swab test jika yang berdekatan juga. Pendapat saya menggunakan test kit ni adalah sangat memudahkan dan efisien lah. Sebab hanya boleh buat kat rumah je untuk cek sama ada kita positif atau negatif COVID-19. Pendapat saya itulah memudahkan lah. Sebab dalam lebih kurang setengah jam hanya menggunakan Alio boleh dapat keputusan sama ada kita positif atau negatif COVID-19. Okey, itu dia sedikit yang kita dapatkan pandangan daripada orang awam berkaitan dengan apakah yang mereka faham laporan ujian kit Kendiri COVID-19. Kalau tadi kita dah saksikan bagaimana proses dan sebagainya, Nas kini telah pun selesai menitiskan di atas kaset tersebut. Ya, keputusan telah dicapai. Okey, walaupun kita kena tunggu maksimalnya 20 minit ya, tapi di sini saya takut nak pusingkan sebab takut Ailio dia tertumpah. Ya. Yeah. Bawahkan sikit kot, bawahkan sikit. Bawahkan sikit. Nampak tak line dia? Tu dia. Nampak tak line dia? Boleh tak? Saya dapat satu line di kawasan kontrol yang dinamakan nampak tak? Negatif. Alhamdulillah. Tengok satu Malaysia dah tahu. Tapi apa perasaan? Berdebar Perasaan kan? dia, setiap kali kita buat test ni, walaupun kita tahu kita tak keluar ke mana-mana, tak ada rasa gatal-gatal dan sebagainya, tapi tiap kali kita buat test ni kita ada rasa dong macam motorbot sikit. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang kita boleh lakukan di rumah. Thank you very much, doktor. Ya. Okay, doktor, apa sensitiviti yang kita perlu faham semasa kita lakukan ujian kit Kendiri ni? Maksudnya saranan. Maknanya mungkin apa yang kita perlu ataupun boleh lakukan, tak boleh lakukan, perkara yang kita sendiri perlu tahulah kat rumah. Okey. Bila nak melakukan test kit ni, pertama kali you want to go beli kan. Waktu nak beli tu pastikan kit tu ada apa tarik luput dia tak expired. It's not expired kit. Ya. Pastikan tak expired, then you can buy. So then once you buy, you're at home, pastikan pengudara yang baik, the place you want to do it. Lepas tu pastikan cuci tangan dulu. Tempat yang servis nak buat pun bagus. So pastikan semua alat-alat yang dinyatakan dalam kit arahan tu ada juga dalam box tersebut. Okey, walaupun kita dah dapat keputusan tadi negatif, tapi kita masih lagi perlu tunggu sehingga 15 minit. Ya, kita memang kena tunggu nanti 15 minit sebab kadang-kadang kandungan virus atau antigen tu mungkin kurang.
That's why kita harus tunggu 15 minit untuk betul-betul pastikan kita adalah negatif. Ya ke doktor? So saya belum selamat lagi lah ni. Belum selamat lagi. Jangan suka-suka sangat ya. Jadi kita tunggu 15 minit. Selain pula kita tunjukkan cara macam mana yang tadi Nas lakukan. Ini pun kita ulangkan semula supaya ramai faham dan ramai tidak gentar ya melakukan, sebab kadang-kadang mereka ingatkan macam mana yang kita lakukan di hospital, klinik ataupun di PPV ataupun semasa anda lakukan saringan. Jadi tak perlu cucuk swab tersebut sampai otak anda. Kita cucuk setakat 2 cm seperti apa yang anda lihat di kaca skrin anda. Jadi anda boleh memilih untuk menggunakan kit yang menggunakan air liur ataupun menggunakan swab begini. Dari segi sensitiviti, kedua-duanya adalah sama, efikasi pun adalah sama. Jadi kita dapatkan kit ini, kalau boleh kita simpanlah stok kat rumah, kan doktor? Tak perlulah simpan sampai stok. Janganlah sampai kalau perlu kita boleh beli. Jangan panic buying sangatlah ya. Janganlah beli 200. Belilah 5 ke sebagainya. Okey doktor, penting sangat untuk kita berlaku jujur dengan keputusan kita dan laporkan di aplikasi MySejahtera. Impak yang cukup besar kalau kita tak jujur dengan kita punya keputusan, doktor. Of course, sangat. Mungkin nasihat daripada doktor sendiri, kan? Saranan doktor, nasihat doktor, kepentingan untuk kita sentiasa jujur dengan keputusan kita untuk diupdate di aplikasi MySejahtera. Ya, sebab kalau diri you positif, mungkin your family, surrounding, semua pun boleh get affected, boleh dapat COVID juga. And you, kalau imunisasi you bagus, your immune system is very strong, most probably your symptoms tak seteruk orang lain. Tapi when you actually do pembawa, jadi pembawa, and then you got caused other people to become more sick or die, it's because of you, which is not nice. So if you're positive, kindly please report. Janganlah jadi punca kluster yang baru. Betul. Positif, negatif dan juga invalid pun kita perlu laporkan sekarang. Betul. Baik. Dan jangan lupa, kalau anda tidak melaporkan atau melaporkan data yang salah, anda mungkin masuk penjara. Jangan main-main ya. Dan di sini kita ingin mengucapkan selagi tinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Banusha. Thank you very much for sharing your expertise with us. Welcome, very And, well. Baiklah, kita nak rehat seketika, Nas. Dan juga doktor, kita rehat hidung seketika. dah gatal ni. Ya Allah. Kita bagi Nas rehat sekejap. Ni dah boleh minum dah. Dia dah 3 jam dah tak minum dah ni ya. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan kongsikan apa yang menarik di media sosial. Okey, masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Mungkin anda dah sesuai dengan keadaan waktu 10 pagi tengok Indonesia ini kan. Itulah dia, bukan saja satu yang ceria. Saya Nazrudin Rahman dan juga Anim akan membawakan pendekatan yang berbeza sikit di Malaysia hari ini. Celikkan mata anda, hidupkan pagi anda. Dan saya nak bertanya kepada Anim. Anim ni seorang yang rajin kitas bola ataupun tidak? Sekarang ni dah ada kesedaran. Bagus. Lepas kita nampak betul lah kan, dah ada anak ni semua berubah. Tapi semua bukan berubah. tu lah faktornya. Kita tahu keadaan semasa macam mana sekarang ni kan. Dan kita sendiri perlu menjadi rakyat yang bertanggungjawab lah. Tapi tak cukup kreatif. Tak cukup kreatif. Kita ni jangan fikir pasal kreatif. Kau ni fikir pasal kreatif, apa tu terlalu banyak, apa tu orang kata too many obstacles in your head, terus tak nak lakukan sesuatu. Jadi kita ambil inspirasi daripada seorang gentleman, seorang jurusan fashion ya, yang menggunakan barang-barang terbuang seperti botol untuk dikitar semula untuk menjadikan sesuatu yang cantik begitu. Macam mana? Okey, jom kita saksikan. Saksikan inspirasi anda. Kreativiti terhasil hanya menggunakan barangan terpakai. Kaedah do it yourself atau DIY antara aktiviti yang menarik yang boleh dilakukan di rumah. Bagi pelajar jurusan fashion dari University Management and Science University MSU, Hasmoza, 23 tahun, dia gemar mengisi masa lapang dengan melakukan projek DIY untuk menghias kediaman, antaranya menggunakan botol sos atau kicap. Assalamualaikum, hai. Hari ini Has nak ajak korang buat DIY menggunakan botol kaca sos. Jom kita buat. Yang pertama, ambil tali pendek mengikut kesesuaian botol. Kemudian letakkan gam di hujung tali. Kemudian letakkan melalui bahagian atas botol. Yang kedua, ambil beberapa tali panjang mengikut kesesuaian tinggi botol. Kemudian masukkan di bawah tali pendek dan ikat simpul. Yang ketiga, ulangi langkah tersebut.
pada tali lain dengan jarak 1 inci. Yang keempat, silangkan tali dan ikat simpul. Okey, macam mana Has boleh tercetus buat DIY ni disebabkan kat rumah banyak barang-barang terpakai. So Has macam sayang nak buang. So Has pun gunalah barang-barang tu untuk buat DIY. Yang kelima, ulangi langkah tersebut sehingga habis. Antara dekorasi rumah yang Has pernah buat adalah cermin, wall frame, pasu dan banyak lagi. So since PKP ni, Has banyak sangat free time. So bila free time ni, Has akan buat DIY. So bila buat DIY, Has rasa macam seronok dan dapat luangkan masa dengan lebih berfaedah. Setelah siap, potong lebihan tali mengikut lebar tapak botol, kemudian gam di bawah botol. Botol yang telah siap boleh diletakkan di atas meja sebagai hiasan pasu bunga. Pelbagai rekaan boleh dihasilkan walaupun hanya menggunakan barang terpakai. Selamat mencuba. Ya, cantik kan? Sangat minimalis begitu. Awak sambung saja ya. Sambung saja. Tapi saya tengok apa tu baju saudara kita tadi kan. Awak rasa dia kait baju di sini? 100% sure. 100%. Dia buat Betul-betul sendiri. tali di sama. Awak ni tak baik tau. Tapi cantik tau. Cantik dia buat. Dan ini juga menjadikan kita macam, tak sangka botol sos tu boleh dijadikan sebagai satu perhiasan yang wow. Kan? Cantikkan satu area. Cakap pasal botol sos, sekarang kita berubah ke medsos. Ya. Ya, apa yang dia terpampang di media sosial yang sedang viral, yang sedang main gila. Semalam satu pengumuman istimewa daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Pelan Pemurihan Negara, dan kita lihat negeri-negeri yang berada di fasa-fasa berlainan. Kita di Selangor, Anim, janganlah terlalu suka-suka teruja sangat kan. Sebab kita masih lagi berada di fasa 1 dengan macam mana yang anda dapat saksikan negeri-negeri lain. Tapi orang Pening, orang Perak, Kelantan, Terengganu esok bangun dah suka. Sebab bermula esok 10 hari bulan akan ada kelonggaran untuk menyaksikan mereka boleh dine in, mereka boleh bersukan, tidak berkumpulan. Tapi adalah SOP yang masih lagi diterapkan. Cuma kali ini adalah untuk mereka yang dah pun selesai 2 dos vaksin. Yes. Apa maksud selesai dan lengkap itu adalah selepas 14 hari ya. Okey, betul-betul. Dan kita akan tunggu artikel-artikel kemudahan bagi individu yang menerima vaksin lengkap. Jadi bagi seluruh Malaysia, inilah antara kelonggarannya. Pasangan suami isteri yang jarak jauh dibenarkan merentas untuk berjumpa satu sama lain. Mak yang nak jumpa anak bawah 18 tahun pun boleh apply, boleh minta rentas negeri kebenaran untuk mereka dibenarkan berjumpa dan sebagainya. Dan juga ada situasi di mana apa lagi ya? Solat. Jadi kemudahan solat jemaah di Masjid Nasional dibenarkan untuk mereka yang telah diberi vaksin yang lengkap. Jadi mereka yang berada di fasa 2, ada lagi sedikit kelonggaran. Rentas daerah dibenarkan. Aktiviti dine-in juga dibenarkan dengan SOP yang penuh. Itu yang dan apa yang anda perlu lakukan, anda perlulah tunjukkan cert ataupun digital kan, sijil digital anda di MySejahtera untuk mengesahkan yang anda telah pun habis tamat 2 Tapi dalam menjalani vaksin dos yang lengkap, anda harus melengkapi dos-dos tersebut selepas 14 hari itulah yang barulah anda dimaksudkan boleh lengkap. Itu untuk AstraZeneca, Pfizer dan juga Sinovac. Dan untuk Johnson Johnson 1 dos, tapi anda kena tunggu 28 hari. 28 hari untuk 2 jenis dos, iaitu CanSino dan juga Johnson & Johnson. Ya, Johnson & Johnson. Dan untuk pelancongan pula bagaimana ni? Kita dah boleh duduk hotel, bukan kita lah ya. Orang bukan kita. Perak, orang Kelantan, orang Terengganu. Dah boleh duduk hotel
hotel, dah boleh menginap di seronoknya. hotel, dah boleh sama-sama kita bantu ekonomi perhotelan pula. Betul. Kan, duduk di, yelah kadang-kadang kita nak bawa juga anak-anak sebenarnya teringin sangat. Tapi apa sekalipun kelonggaran yang diberikan, tepuk dada tanya selera kan. Tepuk dada tanya selera sangat-sangat penting. Jadi kita harus memantau diri kita sendiri. Jadi satu lagi kepada anda semua yang masih keliru, kita berada di fasa mana, saya berada di negeri mana, saya pun tak tahu. Jadi anda layarilah laman maya pelanpemulihannegara.gov.my. Sangat senang untuk digunakan, jangan keliru. Kalau Selangor jangan keliru sangatlah kan. Kita masih lagi berada jauh lagi sangat. Kita usaha untuk kita pergi ke fasa kedua dan banyak yang kita boleh lakukan insya-Allah. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bawakan kepada anda semua seorang yang kecil molek cantik tapi gambar dia dah dekat New York ni. New York Times Square. Tu dia terpampang indah. Siapakah beliau? Berhijab, muda, cantik. Saya bagi pembayang sikit. Dia menempa nama di I Can See Your Voice TV3. Siapakah dia? Kita berjumpa selepas ini di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, menghidupkan pagi anda, dan untuk segmen kali ini segmen terakhir kita bawa sesuatu yang santai ni. Ya betul, insyaAllah santai. Tapi kita nak santai-santai pun kita nak seronok juga. Kita nak congratulate dia ni. Kita nak berbangga bukan dengan kita lah, kita berbangga dengan seorang rakyat Malaysia yang telah mengharumkan nama negara. Dengan advertisementnya dia terpampang. Kita tengok gambar dia sikit. Gambarnya terpampang di Times Square, suatu tempat yang sangat ikonik di New York City. Dan beliau telah pun menempa nama selepas Yuna, artis Malaysia kita yang pertama, wajahnya terpampang di sini disebabkan dipilih sebagai Woman of the Month. Kalau tak silap saya, itulah dipanggilnya. Inilah dia artis di bawah naungan Warna Music Malaysia, Laila Sania. Yang muncul di papan iklan digital tersebut sebagai wakil penyanyi Malaysia dalam kempen Equal oleh Spotify. Jadi kempen ni Anim adalah untuk memperkasakan artis wanita seluruh dunia. Nampak wanita, nampak? Itu dia, the power of a woman. Ayo kita bersama dengan wanita hebat ini, Laila Sania. Assalamualaikum. Selamat pagi Sania. Laila. Waalaikumsalam. Muka dia sama macam dalam Instagram lah. Hai. Bukan Instagram apa tadi? Terpampang dekat terpampang kat New York City. Congratulations, sangat berbangga. Jadi Anim ada kata tadi, mula-mula Yuna telah sampai ke New York City, sekarang anda. Tapi persamaan dia Melayu pakai hijab, itu saja. Time-time COVID ni dia boleh terbang pergi New York. Tapi dari segi lagu, dari segi pembawakan, dari segi suara, wow, awak macam Michael Bublé versi wanita. Awak macam kan dia nyanyi? Macam Taylor Swift campur Aretha Franklin macam tu untuk saya. So, how is it feeling? How do you feel like being chosen by Spotify dan orang kata mendapat international acclaim? So, Laila, masa Laila dapat tahu tu, Laila menangis sepanjang malam. Dia nak sangat excited, nervous, terkejut. Tak pernah bayangkan benda ni akan berlaku kat Laila kan. Sampai mak Laila cakap, cukuplah Sania, tak payah nangis lah, chill lah sikit. Laila nangis tak berhenti. Tapi mak tak faham. And so, apakah perkembangan selepas ini? Selepas mendapat tahu, sekarang menjadi feature artis di Spotify. Sera-sera semakin mendapat views di YouTube. Sekarang ni Bioside. Yes. So, macam mana dengan perkembangan sebagai artis? So, sekarang Laila tengah ready nak keluarkan single terbaru Laila. Yay! Juga Mandarin single. Laila harap semua berjalan lancar dan boleh keluar secepat mungkin. Boleh tak bagi tips sikit? Kita nak dengarkan. Untuk menaikkan semangat Malaysia. Tak boleh. Belum jadi artis besar nak kena minta bayar. Ini too much. Kalau dia ada surprise. I'm so proud that anda membawakan budaya yang berbeza. Masa anda keluar di I Can See Your Voice, masa anda baru popular, anda menyanyikan lagu Mandarin ya. Jadi sekarang ni, saya ingat lagi, saya tengok show tu. Dan Abang Syam Visa kata, awak ni memang tak ada muka, tak ada toko jadi penyanyi. Jadi sekarang dah keluar Times Square, awak nak cakap apa dekat Syam Visa? Awak nak cakap apa kat dia? Hello ke Syam, Laila dah keluar Times Square. Nak duet tak dengan Abang Syam Visa? Bukan itu sahaja. Baru-baru ni interview bersama dengan Jamie Miller. Ya, saya. Betul. Ya,
interview tu sangat berlangsung dengan baik sekali dan mereka dah saling ikut mengikuti di laman Instagram. Mungkin ada ura-ura di sana. Jeng. Jeng tak ada. Oh, tak ada Sebab saya tengok awak begitu teruja bila dia nyanyi, awak macam wah, so effortless. Sebenarnya awak pun nyanyi effortless juga begitu. Lela, ada tak perancangan untuk Lela kembangkan lagi sayap Lela ke persada antarabangsa selepas Lela sekarang berada pada tahap ini? Lela sebab sekarang MCO kan, Lela nak fokus kat Malaysia dulu, tapi Lela punya goal memang Lela nak keluar ke Chinese speaking countries. Lela nak sampai ke Chinese speaking countries bagi orang ramai lagi kenal Lela. InsyaAllah boleh mengharumkan nama Malaysia. Ya, betul. InsyaAllah. Kita dah melihat seorang artis dari Malaysia iaitu Sheila Hamzah menempa nama di mainland China. So do you feel that you have what it takes? InsyaAllah. Sebab kakak Sheila Hamzah dia dah buat benda yang paling susah untuk kita orang yang macam Lela ni, orang-orang macam Lela yang boleh nyanyi Mandarin, yang boleh cakap Mandarin tapi Melayu, kan dia dah tolong introducekan benda tu dekat semua orang. So Lela sangat berterima kasih dekat dia. Harap-harap satu hari nanti Lela boleh duet dengan dia, Lela boleh jumpa dia. Betul. Lela ni daripada hari pertama dia berada di sinilah Indonesia. Kita bawa dia kan di studio. Kita dah interview dia banyak kali. Dapat nampak sisi kematangan dia semakin lama semakin menyerlah. Wow. Daripada sebelum ini kita interview dia, kita tanya dia, nampak Lela dah semakin, ada tak orang yang tegur macam tu? Ataupun awak mungkin perasan kot? Tak kot. Sebab orang selalu cakap Lela ni sangat childish, sangat outgoing, hyper. Okey, well, tapi dia adalah the way you are. Ya, betul. Stay the way you are. I love your personality. Ini dia interview bersama dengan Jamie Miller. Wow. Itulah dia. Aku pun nak interview Jamie Miller nanti, insya-Allah. Tak payah, awak interview saya je. Okey, mungkin pesanan terakhir untuk peminat-peminat Lela di luar sana. Silakan. Kalau nak nyanyi sikit pun, kita we welcome it right here. Lela nak ucapkan terima kasih selama ni support Lela. Terima kasih kat Spotify bagi Lela peluang keluar dekat Billboard New York City. Lepas tu Lela nak doakan semua orang stay safe, stay healthy. Dan juga Lela nak mengambil kesempatan ni mengucapkan takziah kepada keluarga Siti Sarah. Ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Lela. All the best. Thank you very much, Lela. Thank you. Percaya. All the best. You got groove, man. You got groove. Come here to your pose, baby. Yeah, that's right. Man ke baby ni? No. It's not that. Sebab bila kita dengar suara dia, suara Motown dia kan. Itulah dia. Okay, once again, thank you, Lela. Thank you, Lela. Teruskan mengharumkan nama Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan berakhirlah kita juga. Kan, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan. Kita harapkan anda masih lagi menyokong kita esok sebab ada istimewa sempena dengan Ma'al Hijrah. Ya, kita menyambut tahun 1442 Hijrah. 43. Esok 43 lah. Kita dah nak habis dah ni 42. 41 nak ke 42 ke 42 ke 43? 42, 43 Betul ke bukan 41 42? Astaghfirullahalazim. Okey, saya kena tanya Pakcik Google. Okey, esok kita akan mengangkat kisah penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita 9.30 pagi esok. Terima kasih bersama dengan anda semua kerana bersama dengan kita daripada 1 jam ni. Kita jumpa esok insya-Allah. Terima kasih sekali kita berjumpa di Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda. Ya, assalamualaikum. Pahitkan diri hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejar